Bismillah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang peradaban kontemporari, iaitu membina peradaban kacukan global. Sebelum itu, nama saya Muhammad Firdaus bin Mazlan yang bernomor matriks 07 DII 21F 1014 dan rakan seperjuangan saya Selva Ganesh Muniandi 07 DII 21F 1020. Terusnya. Beralih kita kepada definisi peradaban dan kontemporari. Jadi peradaban ini bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa atau kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Manakala kontemporari ini pula adalah masa yang sama ataupun semasa ataupun sesama, iaitu perkara yang sedang berlaku dalam tempoh masa yang sama. Seterusnya, untuk membina peradaban kecukan global, sini saya akan sebutkan maksud globalisasi. Globalisasi bermaksud dunia tanpa sempadan dan akibat kemajuan teknologi, maklumat dan komunikasi. Yang kedua, maksud kacukan global. Kacukan global adalah satu daripada globalisasi yang dibawa oleh budaya luar, sama ada barat atau timur. Dan untuk perkara ini juga mempunyai kesan positif dan kesan negatif. Dan untuk perkembangan kontemporari global, dapat memasuki keseluruhan negara tanpa batas melalui perkembangan telekomunikasi dan media sosial. Dan untuk struktur masyarakat sebelum kedatangan penjajah, mari kita tengok dari segi ekonomi. Untuk ekonomi sara ataupun ekonomi sara diri merupakan aktiviti ekonomi untuk keperluan sendiri. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan merupakan kegiatan terpenting masyarakat setempat. Untuk dari segi pendidikan, orang Melayu dan orang Cina mula kuat semangat nasionalisme. Tetapi manakala India masih mahu kekal kemastautin di Malaya. Untuk sistem pendidikan warisan budaya, sistem pendidikan di waktu ini adalah warisan budaya pendidikan zaman pemerintahan Inggeris. Dari segi politik, pemerintahan feudal merupakan kuasa politik dikuatkuasakan secara tempatan oleh individu persendirian dan bukan kerajaan pusat. Dan pemerintahan hierarki bersepadu. seterusnya kita beralih kepada impak positif peradaban semasa global dan kesannya. Jadi, impak positif yang pertama adalah memperkenalkan teknologi baharu komunikasi dan maklumat. Kesannya akan memberi peluang yang lebih luas untuk mendapat maklumat dan penyebaran ilmu pengetahuan berkaitan teknologi baru. Selain itu, peranan pelaburan asing. Kesannya akan dapat mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan di sebilangan negara. Seterusnya, pembelaan hak asasi kaum wanita. Iaitu kaum wanita tidak dipandang rendahlah. Dan akhir sekali adalah komunikasi yang maju dan juga murah. Kesan ini akan memudahkan golongan yang tinggal di luar bandar mendapat rangkaian dan berkomunikasi dengan efektif. Seterusnya, bagi impak negatif peradaban semasa global, globalisasi iaitu penjajahan ekonomi
Kedudukan ekonomi negara mundur dan negara sedang membangun diketahui dengan negara maju. Bagi globalisasi pencemaran budaya, budaya luar dari barat dapat disebarkan melalui internet dan televisyen satelit. Dari segi teknologi, penyalahgunaan teknologi akan membahayakan manusia seperti nuklear yang boleh dibuat senjata nuklear ataupun kebocoran nuklear. Dan untuk pendidikan, pemingkiran penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu, dan bahasa Inggeris lebih diutamakan, terutamanya IPTS iaitu Institut Pengajian Tinggi Swasta. Diorang menggunakan bahasa Inggeris dalam internet. Dan untuk kepentingan peradaban global kepada negara, dia mewujudkan kesedaran dan kesatuan dan juga kejujuran bersama masyarakat Malaysia. Dia juga mewujudkan hubungan baik antara kaum iaitu Melayu, Cina dan India, dan dia berfikir secara bijak untuk mengekalkan kejadian yang tidak diingini, iaitu pergaduhan antara satu kaum dengan lain. Okey, akhir sekali untuk menyimpulkan apa yang telah dibincangkan iaitu peradaban kecukupan global di Malaysia. Jadi kesimpulannya dapat kita simpulkan bahawa cabaran globalisasi terhadap ekonomi, budaya, teknologi dan politik adalah luas dan mempunyai kesan positif dan negatif. Selain itu, penerimaan terhadap perubahan haruslah difikirkan dan diterima secara positif dan membina untuk kemajuan diri, keluarga, agama, bangsa dan negara. Akhir sekali, kebaikannya perlu dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh semua rakyat, manakala keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih.